Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Profesor Datuk Abdul Munir Yaakob, Naib Presiden Global Wisdom. Yang saya hormati juga Datuk Faiza, fellow kanan UIM. Mohon maaf saya, guru saya Profesor Tan Sri Syekh Ghazali Abdul Rahman, Profesor Abdul Samad, Profesor para tenaga pengajar UIM, tuan-tuan dan khususnya sahabat-sahabat alumni Kolej Islam. Sebelum saya nak menjemput Tuan Haji Jaafar untuk mengendalikan halaqah bicara intelek ni, dia akan perkenalkan Datuk Munir, tapi saya nak perkenalkan kita punya moderator Tuan Haji Jaafar ni. Dia ni anak Kolej Islam, adik pada saya lah. Orang tak kenal dia sebagai apa, tapi dia adalah lepasan kumpulan awal yang mengambil bidang undang-undang. Dan saya berbanggalah anak Kolej Islam yang pertama pada masa itu dapat bekerja dengan TMB, satu syarikat korporat yang besar. Itu satu kejayaan dalam anak-anak Kolej Islam. Sebab kita bercakap ini dalam konteks alumni. Yang saya tahu Tuan Haji Jaafar ni dalam TMB dulu, kalau kita buat tilawah peringkat TMB, peringkat Kebangsaan Malaysia ni, kalau dia masuk, orang lain balik dah. Memang suara dia sedap pasti. Itu yang Tuan Haji Jaafar tu. Saya pun nak masuk masa tu, saya takut saya kalah, jadi saya tak masuk. Dan Datuk Abdul Munir, saya panggil dia pemimpin lah. Kalau terjemahan daripada seorang tu, dia kata, meaning of the leader is a problem solver. Sepanjang yang saya bekerja, saya berguru dengan Datuk Munir, memang itulah Datuk Abdul Munir sebenarnya. Saya ada masalah, pergi jumpa dia, solve. Itulah Datuk Abdul Munir. Jadi, saya tak mau jadi pemidato pula nanti. Kan saya pula jadi Amir Halaqah. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Tuan Haji Jaafar Yusof untuk memimpin halaqah bicara intelek pagi ini, untuk mempersilakan Datuk Abdul Munir untuk acara selanjutnya. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shallallahul azim. Amma ba'd. Terima kasih Pengerusi Majlis Abang Ali. Sini saja dekat KK dulu. Para yang bagi Amir halaqah kita, Datuk Dr. Munir, para datuk-datuk, profesor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kita punya HBI, halaqah bicara intelek yang ke-7, yang diorganiskan oleh UIM. So pada hari ini kita punya amir halaqah adalah Datuk Dr. Munir, sebagaimana yang diintroducekan sedikit tadi oleh Tuan Haji Ali. Kalau kita tengok, tak payahlah saya nak baca semua dia punya the past experience dari Datuk Dr. Munir ni, berdasarkan dia mempunyai, saya kata he's the right person lah tu bercakap mengenai human rights ni, kerana dia tajuk kita pada hari ini Hak Asasi Manusia Perspektif UDHR.
Universal Declaration of Human Rights in Islam. So mungkin probably Datuk Munir akan bagi comparison. Dia tengok UDHR tu tak salah ada 30 artikel 30 artikel cerita tentang the basic principle of human rights yang mana perlu diimplementkan oleh, saya tak tahu dia punya status macam mana, adakah wajib diimplementkan oleh negara yang jadi members kepada United Nations ataupun just macam best endeavor saja ke, berusaha sebaik yang mungkin untuk melaksanakan punya artikel-artikel dia tu. Tapi saya sekali glance through malam tadi, saya dapati apa ni UDHR ni sebahagiannya telah pun diimplementkan oleh negara kita. Sebaik saja kita merdeka, kita dah had certain provisions in our federal constitution. Datuk sebagai bekas hakim saya tahu lah kan. Banyak macam di bahagian part 2 of our federal constitution, banyak di situ. Freedom of speech dan sebagainya. Right to have to practice your own religion dan sebagainya. Mana kita ada implement tu lah. Cara bagi kepada tadi kita punya latar belakang Datuk Munir dia punya background tu campur lah ada Islamic law dan sebagainya, dan beliau juga buat Masters in Law, Civil Law dan juga PhD Civil Law juga. Jadi kalau sesuai dengan tajuk tu, saya rasa Datuk Munir boleh memberi pencerahan atau buat comparison dan sebagainya di antara UDHR dan Islamic punya principle tentang human rights. Ya. Jadi tak payah rasa cerita panjang di sini. Dengan tanpa buang masa, saya menjemput Datuk Munir untuk present siapa ni bicaralah. Ya. Datuk diberi masa, kalau ikut program ni sampai pukul 1. Ini dah 11.30. Tapi kita ada spare time sikit for Q&A dah. Itu pun Datuk lah. Kalau Datuk dicerdik, dia continue sampai tinggal 10 minit. Sampai pukul 1, dia Q&A tinggal 10 minit. Itu lama Datuk lah. Dengan itu, silakan Datuk Munir to present your case. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara yang berbahagia, Tan Sri Datuk Syekh Ghazali, penasihat syarah di AG, rekan-rakan professors, datuk-datuk, lawyers, academicians, dan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya nak advokasi satu isu yang bukan sebenarnya yang dijelaskan oleh rakan saya Tuan Jali. I'm not the solving problem people. Jadi saya bukan nak solve the problem of human rights, kerana setakat tidak ada orang yang boleh menyelesaikan masalah human rights walaupun ada Commission on Human Rights. Dan kita di Malaysia juga ada Suhakam. Lagi ada Suhakam, lagi banyak human rights timbul. Dan di sini saya lebih untuk to share ideas, kita berkongsi pandangan dalam masalah human rights setelah adanya UDHR, Universal Declaration on Human Rights. Dan bagi pengamatan saya lah, perkara ini sangat menyentuh sistem pemerintahan sesebuah negara, sama ada dari segi pentadbiran, sama ada dari segi perundangan,
dan juga sama ada dari segi kehakiman. Jadi nampaknya dalam perkara ini dia hanya menyentuh dari segi lahiriahnya perkara-perkara sistem perundangan, termasuklah perkara-perkara yang menyentuh perundangan Islam di Malaysia. Itu gist dari segi apa yang saya nak bentangkan pada hari ini. Jadi tajuk yang saya berikan ini ialah hak asasi manusia, apa yang ada dalam Yudhishthira dan Islam. Ini merupakan bagi saya satu sebagai satu kajian lapangan untuk saya terokai dalam perkara ini, walaupun dari segi bidang pengajian saya tidak dalam bidang yang sedemikian. Jadi saya banyak melihat bahawa hundreds of article on this topics telah ditulis, dan banyak buku yang telah ditulis, termasuklah buku yang ditulis oleh distinguished Professor Dr. Mudassir. He's now joining University Islam Malaysia. You know, very much welcome. Jadi buku beliau yang beliau ajarkan kepada saya menjadi sumber rujukan yang saya gunakan di sini, walaupun dari segi pembincangan tentang human rights ini yang saya dapati tidak menjurus segi apa yang berlaku di Malaysia dalam konteks perundangan Islam. Kerana hari ini kita dapati dari segi Malaysia ni ada dia punya enactment on the administration of Islamic law, dan dia juga akan saya sentuh. Ini historical saja, iaitu idea untuk timbulnya idea tentang human rights telah berlaku di zaman Greek dan juga zaman Rome sebelum Islam ada, iaitu idea yang dibawa oleh Aristotle dan juga Plato. Kerana Aristotle ada dalam bukunya The Athens Constitution dan juga Plato dari segi The Republic. Jadi ini adalah perkara yang saya tak sentuh, tapi itu antara idea-idea hak-hak, where the rights datang, bagaimana untuk diberikan kepada manusia sebagai satu tamadun kepada manusia. Jadi falsafah Greek tentang hak asasi telah mempengaruhi tamadun Rom dan juga seterusnya ke England. Jadi sini telah menimbulkan ahli falsafah di England untuk menerokai dalam bidang hak asasi manusia. Dan bagi saya pada masa itu telah pun ada pemikiran dari segi tamadun Islam tentang hak asasi manusia. Jadi oleh kerana Lux dan Rosa yang lahir pada masa itu dalam keadaan masyarakat yang kalau kita tengok, kalau menggunakan bahasa Indonesia bobrok, jadi there is no really rules on this. Jadi manusia melakukan apa yang dia kehendaki. Orang yang kuat akan menggunakan kuasa kepada dia, dan orang yang lemah akan tertindas. Dan dari segi kedudukan di antara istana dan juga golongan-golongan bangsawan, di mana kalau kita tengok sejarah kita di Malaysia juga, semasa negara kita nak dijajah, iaitu kekayaan di antara unsur-unsur yang mendatangkan idea untuk meletakkan hak asasi manusia. Jadi kita dapati bahawa di antara faktornya kekejaman pemerintah pada masa itu, yang mengaksi kezaliman berlaku, mungkin di Perancis, mungkin juga di England dan sebagainya, dan juga diurangkan oleh faktor ekonomi yang ada pada masa itu, kuasa-kuasa yang ada pada masa itu berebut dari segi kekayaan sebagainya, di mana menimbulkan peperangan dan sebagainya. Kita dapati kalau kita bersejarah, peperangan berlaku di antara England dan Perancis dan sebagainya. Dan yang ketiga bagi saya ini yang sangat relevan, iaitu mentaliti masyarakat moden yang pada masa itu telah cuba pergi ke arah rasionalisasi bagi setiap persoalan epistemologi. Jadi hari ini kita akan dapati bahawa banyak dari segi pemikiran hari ini, kalau kita membaca dari segi disiplin ilmu, kita katakan bahawa kalau dari segi Islam, ilmu pemikiran itu mestilah berpandukan kepada wahyu. Tetapi berdasarkan pemikiran Greek dan juga Plato dan juga Barat, dan juga yang dibawa oleh ahli falsafah di Barat, mereka tidak sangat mendasarkan kepada wahyu. Mereka tidak mengikut apa-apa yang ada dalam
dalam wahyu, oleh itu banyak kepada perkara yang bagi mereka berbentuk pada scientific dan rasional. Jadi apabila rasional itu dilakukan dengan sewenang-wenangnya, yang menimbulkan satu falsafah dari segi universalism, di mana manusia itu dianggap sebagai statusnya adalah sama, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Kofi Annan dalam satu ceramah dia, iaitu hak asasi manusia ni adalah satu dokumen yang go beyond the religions. Nilai agama tu walaupun kalau kita kaji memang diambil perhatian, tapi dia tidak akan menjadi suatu sebab mengapa nilai agama tu boleh menyekat dari perkara yang berhubung dengan human rights. Jadi human rights ini satu yang dianggap sebagai universal yang tidak terikat dengan agama. Inilah kita akan dapati bagaimana kesannya UDHR ni kepada perkara yang demikian. Jadi tiga dari segi ini kita akan dapati berdasarkan pembacaan saya, kita dapati bahawa tiga perkara utama hak yang diperjuangkan dalam hak asasi manusia. Pertama iaitu hak melindungi diri. Oleh kerana itu kita akan dapati hak-hak seperti kebebasan dan juga harta ni kita dapat dalam kebanyakan mana constitution there are provision on these rights, dignity of man, dari segi freedom dan juga dari segi property, perkara-perkara yang basic bagi manusia yang diperjuangkan pada masa itu. Dan kalau kita bandingkan, in fact if you go to our constitution, bahagian yang kedua, fundamental liberties, there are provision on this perkara ni. Jadi dan juga dalam pelbagai yang lain. Dan dalam Islam sampai nanti ini juga ternyata bahawa hak-hak ini dijamin dari segi Islam. Tapi dalam various writing on this matters, saya dapati bahawa kalau saya membaca buku Arab, ditulis Arab, dia tidak sangat menyentuh dengan UDHR. Very few books which are written in Arabic elaborate on these matters. Tetapi kalau membaca buku-buku on human rights written by Western scholars, books those are written in English, very few touch on the Islamic aspect of human rights. Dia banyak dealing dari segi UDHR. Jadi untuk mencari buku yang dalam masa yang sama memperkatakan dua perkara ni terlalu sedikit. Di antara bukunya mungkin kalau kita pergi kepada human rights in traditional Islam yang ditulis oleh Profesor Murad, itu di antara buku yang membandingkan dua perkara dan merelatekan perkara itu, konsep-konsep human rights ni kepada dokumen-dokumen yang dibuat oleh PBB. Tapi kalau baca buku-buku lama dalam bahasa Arab, kita tidak akan berjumpa dalam perkara yang sedemikian. Jadi oleh kerana hak kebebasan meliputi perkara sivil, politik dan agama, dan kita akan dapatilah kalau kita melihat perkara ini sangat-sangat berhadapan dengan isu-isu dalam masyarakat yang berpegang pada nilai agama seperti kita di Malaysia pada hari ini. Itu timbulnya LBGT dan sebagainya, dan macam-macam lagi dalam perkara ini, di mana kebebasan beragama itu seperti yang ada dalam perkara 18 UDHR yang menerangkan dari segi hak kebebasan beragama, maksud to change religion, you are free to change your religion. Whereas kalau kita tengok dalam convention civil dan political right, there is no such provision on the freedom to change religions. Jadi kita boleh berpegang pada agama, tapi bila isu 18 ni boleh dengan UDHR, saya akan sampai pada masanya saya akan menerangkan dalam perkara ini. Jadi di antara perkara-perkara mendorong kepada penumbuhan bangsa-bangsa bersatu sebelum tertubuhnya United Nations, dia ada League of Nations, tapi this organisation fail dari segi untuk menjaga dari segi berlakunya kekerasan, berlakunya peperangan dalam dunia. Kerana berlaku peperangan dunia yang pertama dan berlaku peperangan dunia yang kedua. Oleh kerana itu, bagi masyarakat dunia yang ada pada masa Europe, Amerika sebagainya, memikirkan bahawa there must be some sort of international order on this respect. Kena ada satu perkara, instrumen yang boleh mengawal dari segi tindak tanduk manusia.
Tetapi bagi kita dan juga tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita dapat sungguh pun nanti ada apa yang dikatakan UDHR. Walaupun nanti sudah ada apa yang kata International Covenants on Civil Right and Political Right dan juga Social Right dan juga dari segi Economic Right, but still negara-negara yang bukan digolongkan dalam kuasa besar ialah menjadi mangsa kepada kegelujuhan negara-negara yang besar. Despite the fact that kita ada PBB, despite the fact that kita ada seperti council, despite the fact that kita ada macam-macam instrumen untuk menjaga hak asasi manusia. Jadi dengan kesan daripada Perang Dunia yang kedua ni, maka telah melahirkan apa yang kita tahu pada hari ini, adanya PBB yang ditubuhkan pada tahun 1945, dan selepas bertahun itu maka timbullah untuk mengadakan satu instrumen, satu international order, iaitu untuk mengadakan apa yang dibangkitkan sebagai UDHR, di mana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu to form a committee to look into these matters, dan akhirnya setelah 3 tahun barulah berjaya untuk mengadakan Universal Declaration mengenai human rights, iaitu pada tahun 1948. Seperti mana yang dikatakan oleh pengurusi ini, dia mengenai 30 articles. Dalam artikel yang 30 ni, sebagaimana yang kita katakan tadi, adakah UDHR ini sebagai suatu yang mempunyai legal status, mempunyai binding on all the members of the United Nations? Mungkin Tuan merasa at one time was in the council ataupun in the United Nations. You may know better, you can share your ideas on this after this. Dan kita dapati pandangan yang pertama mengatakan bahawa UDHR is not a binding document on the members of the states of the United Nations. Itu pandangan yang pertama. Tetapi bagi untuk mengukuhkan perkara ini, kita akan dapati bahawa ada instrumen-instrumen lain yang akan menguatkan atau sebagai satu instrumen convention di mana member state binding dalam melaksanakan charter tersebut. Jadi di sini kita akan dapati beberapa, saya tak menerangkan apa yang terkandung dalam UDHR yang ada 30 artikel, tetapi pada umum dia menyentuh dignity of man. Laqad karamna bani Adam. Dari segi Islam, sejak awal-awal lagi Tuhan mengatakan dia memuliakan manusia sendiri, irrespective of dia punya race, bangsa, whatever color, status, sama saja. What make it difference is the taqwa. Otherwise you are the same. Jadi di sini kita akan dapati dari segi Islam, kita akan dapati bahawa selain daripada the main source of human right in Islam is the Quran dan Sunnah, dan juga dimilitariskan dalam beberapa charter yang lain. Misalnya charter antara Islam dengan Kristian di Najran, charter dari segi Madinah Charter, iaitu Saifah Madinah, dan kita dapati di antara perkara ini menyentuh ialah dignity of man yang lebih menyeluruh, yang menyentuh dari segi hak-hak bagi manusia, termasuklah hak sivil dia, hak politik dia, dan juga hak agama. Dan kita akan dapati in the history of Islam, particularly when Nabi Muhammad governed the country, when he governed the country, there is no such case where he persuade the Jews to be Muslims. You are free remain in your religion. Dia tak ada satu kes pun di mana orang Yahudi itu bukan dipaksa pun, diajak pun tidak. You are remain. Lakum dinukum waliyadi. You be your religion, we our religion. This is freedom of religion dalam konteks ini. Jadi tadi saya dah menerangkan bahawa sebenarnya
apabila telah adanya UDHR ni, banyak international governance dan juga convention yang diadakan. Ini di antara beberapa yang relevan yang ada pada hari ini untuk melaksanakan dari segi apa yang terkandung dalam UDHR. Kalau kita baca UDHR yang mengenai lebih kurang 30, dan dia telah diperdetailkan lagi, more detailed in the International Convention Covenants on Civil and Political Rights, dan juga International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Dan ini di Malaysia ataupun di dunia Islam hari ini, kita ada OIC. You can see later what's happened to OIC. Ada kata OIC, was that only? Adakah kita katakan OIC is not a very effective body to play roles in the world today? Kita akan lihat itu setiap orang ada dia punya persepsi tentang OIC itu sendiri. Jadi untuk melaksanakan all these international covenant dan juga convention, di antaranya convention on the elimination of all form of discrimination against women, itu antara isu yang hangat juga dibincangkan pada hari ini dan pada setiap masa, dan juga di setiap pusat dunia pada hari ini, bagi dunia yang mempunyai satu government. Dan dalam perkara ini, berdasarkan pengalaman saya baru ni, saya hadir satu UPR, Universal Periodical Review di Geneva dengan Dato' Zainul Rijal. I learned quite a lot from this UPR, which was held in Geneva sometime on 20th of March of this year. I attended this. Kita akan hadapi bahawa satu badan yang dikatakan sebagai Economics and Social Council (ECSCO) ini satu peranan yang besar untuk menegakkan ataupun untuk platform kepada menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan human rights. Artinya kita akan dapati bahawa PBB ini mempunyai satu mekanisme yang begitu tersusun, bagaimana dia nak memastikan bahawa all aspect of human rights yang diletakkan dalam UDHR dan juga dalam international covenant ini dilaksanakan oleh all states of the world. There's no exception sama ada negara itu menjadi negara members ataupun negara itu bukan menjadi negara members. Dan ini memberi ruang, ini issue of human rights yang dilanggar ataupun dicabut, ada mekanisme dia untuk dibawa isunya. Macam dalam seluruh dunia ni, selain daripada setiap negeri itu dikandaki untuk menumbuhkan satu commission on human rights, like us in Malaysia, we have this Suhakam. I was with Suhakam for 3 terms, 6 years. I learned a lot. Dan juga bagi negara-negara lain juga, dan negara lain juga ada dia punya commission dan sebagainya untuk memastikan pada human rights ni. Dan selain daripada itu, bukan hanya badan-badan yang ditubuhkan oleh kerajaan, tetapi bagi setengah negeri, iaitu NGOs juga play a very vital part on this matters. Oleh kerana itu kita dapati peranan-peranan NGO ni sangat mempengaruhi. I attended dari segi persidangan human rights yang berkaitan Asia Pasifik yang diadakan di Jordan. I attended this meeting, Asia Pacific on human rights issues. Kita akan dapati bahawa NGOs they have their own paper on this. Dan juga yang terakhir yang saya hadir di Geneva. Jadi human rights ini satu isu yang dia setiap masa akan timbul. Walaupun dalam perlembagaan sebuah negara sudah menjamin dari segi hak, tapi still perkara itu boleh berlaku. Jadi human rights satu isu yang current, pada setiap masa boleh berlaku, dan sama ada perkara itu besar ataupun perkara yang tidak besar. Dan kita di Malaysia juga kita pernah mendengar di mana
Komanggo misalnya membawa isu ni. Komanggo ni sebagai badan yang NGO dalam perkara ini. Dan bagi saya when I met this group in Geneva, the approach of we here in Malaysia, NGO of Muslim, I should give my opinion on this. We should not take confrontational approach towards the other group which we think not in line with our principle or with Islam. Jadi bagi saya tak sesuai bila saya melihat apa yang berlaku. We are Malaysian. We have issue which we dispute, which based on the same documents, instruments, judicial. Contohnya kebebasan-kebebasan yang ada. Bagi saya, kita kena menjelaskan kepada mereka yang mengatakan hak mereka telah tidak dibenarkan. Kita menjelaskan, to me as a Muslim, as a student of Islamic law, kita menjelaskan bahawa these are our rules, these are injunction which we should abide by this injunction, bukan something which you rationalize. Jadi masalah sekarang ni apabila kita tidak memahamkan bahawa isu yang Muslim in Malaysia in particular, bahkan perkara ini dibincangkan juga di bangsa-bangsa bersatu apabila judicial ni didebatkan, terutamanya dalam perkara 18 dan change of religion sebagainya. Dan dalam konteks kita di Malaysia ni, kita dapati bahawa ada pertemuan dari pandangan tentang hak asasi manusia. Jadi kalau satu pihak tidak memahami dari segi why some other Muslims, dia begitu kuat untuk memperkatakan perkara ini tidak boleh diterima. So that perkara ni bukan perkara yang kita dirationalizekan. We are as Muslim, we are subject to the command of God. We are subject to the Sharia. Tapi kalau kita tak menyampaikan sedemikian, just to confront on the issue, jadi sampai bila perkara ni boleh diselesaikan. Jadi dalam perkara ini kita akan dapati beberapa isu yang kita nyata bahawa really tak boleh terima. Jadi isu dalam perkara ini. Dalam saya punya di depan ni, iaitu yang saya nak sentuh adalah International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Perkara ini telah di-ratify, telah diterima oleh Malaysia with certain reservations. Di antara perkara-perkaranya, when I was di Suhakam, saya form 3 groups to study on the issue of this convention. Saya form satu grup yang independent di university. Ada satu grup yang terdiri daripada one professor daripada UK from law faculty and one from Academy Islam to study on this. Dan juga I form one group from UIA and he came to study on this, on certain article of this CDOS, and also pertaining to a particular section on section 16B which we recommend to withdraw, iaitu dari segi beberapa hak persamaan wanita. Jadi di sini saya dari segi pengalaman saya, apabila we recommend to the IG to withdraw the reservation, there was objection from said to say from Jakim lah. Dia kata mengapa perkara ni, saya beritahu bahawa kita mencadangkan bukanlah I myself done the research, but we form independent group from university to do the research. Jadi bila the finding from the researcher from university, ini finding dia, they recommend to the then we recommend to the government untuk withdraw. Contohnya misalnya, bukan semua perkara dalam sidang ni kita setuju, not all. Tetapi dalam perkara yang tentu yang
kerajaan buat reservation, kita contoh di we do that reservation, mesti dah done already dalam perkara ni. Dalam elimination of all form of discrimination ni, kita dapati bahawa kalau kita tengok dari segi from Islamic perspektif, mungkin saya pergi lebih awal daripada apa yang ada dalam saya punya apa ni dalam this dokumen yang saya sediakan, iaitu Islam dia menghormati wanita. They have the rights. Jadi kita kena faham bahawa right dari segi Islam untuk wanita ni ada beberapa peringkat. Pertama, right dari segi dia sebagai manusia itu sama. It doesn't mean that because you are women, you are slave. No. Itu berlaku during the days of Jahiliyah, yes. Women are treated as slave. Even if you go to other religion as well. Misalnya Hindu sebagainya. If the husband die, the woman can be inherited by the family. Tapi not in the case of Islam. Jadi Islam meletakkan kedudukan yang begitu mantap untuk wanita based on the situation during that time. Jadi kan benda sangat rendah Islam bagi. Whereas until today, if you know that if a Christian got married with the spouse, you can retain your names. But in Islam, if you got married, you still can retain your names. There is the right for the women on this. Juga dalam perkara lain, dalam perkara property, you can retain your property. Jadi banyak perkara yang pada masa itu zaman Nabi dah selesai banyak perkara. In fact, hak untuk manusia, to think of man, dia berlaku sejak manusia dalam rahim. Apabila kejadian manusia telah lengkap dalam rahim, you tak boleh buat apa lagi dah. It is sin for you to go to court and ask for gunakan, tak boleh. Jadi sin, you are in the rahim, you are already given the right to live. Tak kisah sama ada perempuan atau tidak. Whereas in the Arab tradition in those time, dia berasa begitu sad if the child is a girl, because girl will bring shame to the family. It's during those days. Jadi dia bunuh. Saya no, tak benarkan perkara itu berlaku. Hati Islam dah memperjuangkan hak ni sama antara lelaki dan perempuan. Dan dari segi Islam ni, which very much differ from other system, there is we believe in the hereafter. Jadi dalam perkara ini Islam dia ada ibadat. Dalam perkara ibadat, the rights in this spiritual aspect is the same. Whoever do the good things, you are rewarded. Sama ada lelaki atau perempuan. The obligation is still the same. You are required to perform all the religious requirement. Sama, tak beza. Jadi I won't go into detail in this respect. Tapi dalam perkara this convention, iaitu dalam perkara memberi hak yang sama. Yes. Masa saya di suahkan awal approved by representative from Commission on Human Rights. Dia kata, you really Islam, you're not fair to the women. There's no equality for women. They refer to the what is prevail in our country, ialah apa yang berlaku di dalam negara kita. They refer kepada enactment yang berlaku di Malaysia. For instance, saya bagi tahu, dia refer pertama sekali dari segi perjawatan. Yang kita dapati di kesan daripada human rights, kesan daripada SIDO lah, mengapa kita hari ini Malaysia ni dari masa ke masa mengira berapa jawatan-jawatan utama di negara ini dipegang oleh wanita because of this very convention. Nak equalkan dari segi dulu tidak ada jawatan dipegang wanita, no, we have to put wanita have the same level sebagainya. That we agree. Dari Islam we agree dari segi jawatan-jawatan yang boleh dipegang oleh wanita Islam is the same as what we are today. Boleh, jawatan boleh. Except that one position which
in the history of Islam never held back women. That is the head of state. The head of state. Yang lain perempuan semua boleh pegang. Except this. Women can be ministers. Women can be head of government. Women can be KSU. Apa saja jabatan, but not only as a head of state. That's all. But because never in the history of Islam, Rasul came from female. There's none. Nabi also female. But it doesn't mean that dari segi pentadbiran negara lain tidak betul boleh. Sama je. Only satu saja dalam for certain reason. Walaupun dalam segi history of human civilization ada Balqis dinyatakan dalam Quran sebagai raja yang memerintah. Tapi di Islam yang lain tu shouldn't be any problem for women. Juga dari segi education. In fact dari segi education, kalau kita go through the history, the Khalif himself asked opinion from Aisyah on certain issues. Artinya wanita tu well equipped with education. Perempuan telah memperoleh taraf yang tinggi dalam masa pendidikan, sehingga ada khalifah yang jumpa dengan Aisyah bertanya isu-isu yang kalau lah wanita tidak terdahkan kepada knowledge, macam mana pula khalifah nak jumpa advice or whatever opinion on this certain issues dan perkara yang lain. Dan kita di Malaysia ni pernah berlaku why saya menjawab apabila buat satu argument, saya menjawab dalam konteks apa yang ada dalam enactment pentadbiran. Kata mengapa tidak ada mufti perempuan? I said no way in the constitution which says that the condition to be a mufti should be a male. Tak ada. Cuba buka enactment. It's the prerogative of the ruler to appoint mufti. Kan mufti itu dilantik kerana bidang discretionary power of the ruler lah. Perempuan kan lagi boleh. Tapi di sini Islam there is no such. Because dari segi sejarah pun banyak ahli fatwa di zaman Nabi daripada wanita. Aisyah is a wanita, can issue fatwa. Even sahabat seek fatwa from Siti Nabi. What's wrong today? Tetapi the fact is that it's never happened in our history where the mufti is a woman. Itu je. Tapi dalam my papers, when I presented my papers sometimes ago, I just make a note that it is no harm to appoint penolong officer in the office of mufti a woman. Boleh, tak masalah dalam perkara ini. Dan isu yang kedua dari segi woman untuk menjadi hakim, kita ada bersama kita mantan ketua hakim JKSM. If you still remember when Tan Sri Norma was elected as the first judge of the High Court, pandangan masyarakat pun betul, not only from Islam perspective, daripada perspektif masyarakat pun ada yang mengatakan we shouldn't appoint women to sit on the bench. Pandangan itu pandangan. Jadi dalam Islam dalam perkara ini, there are various opinion, banyak pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan no way that woman can be judge. There is only one opinion. Tetapi ada opinion lain mengatakan yes, you can be a judge, tapi on certain cases only where you can preside cases, but not all cases. You may sit on the civil cases only, but not on the criminal cases. Tetapi ada juga ulama mengatakan, like Ibn Haz, a woman can sit, can preside cases, all the cases, civil and criminal cases. Tapi dalam konteks di Malaysia, to me is that apa yang berlaku hari ini, few women was appointed sebagai
judges of the Sharia court. It is up to women to establish themselves whether they can perform better or not. Jadi you can see that bagi saya Islam tak ada banyak sangat perkara dalam women ni inconsistent di sidor. Ini kita tahu very outspoken statement itu Tun Dr. Mahathir Mohamad when he was Prime Minister in 1977. He criticized judicial. Apa kata? The priority of poor countries is not so much on freedom but more on food supply and other resources. Jadi kita dapati bukan hanya beliau, Tun Daim juga memberi pandangan bahawa because pada masa Yudhajah ni dibuat, Malaysia tak situ banyak negara-negara tidak berada di situ untuk membincangkan perkara ini. Walaupun perkara ini ramai juga pandangan-pandangan diberikan Tun Najlah untuk dilihat semula, tetapi akhirnya dia tidak dipilih hingga ke hari ini. Jadi apakah pandangan Muslim scholars towards this judicial? Secularism in Islam and Islam as religion and fundamentally reconcilable. Itu pandangan satu je lah. Then the alleged international but actually modern Western human rights concept of the declaration so clearly and uncompromisingly be seen as alien to Islam. Ini pandangan one group of scholars. Another group of scholars says that it is clear that Al-Quran and Sunnah and the interpretation thereof have been made by the great jurists of the past have already covered the subject. Artinya kita dapati bahawa perkara ini dah cover. Ada dalam sebenarnya yang saya katakan tadi. In general, there are many similarities between the principles and objectives that are underlined in the Judicial and Islamic principle. That is my finding on this respect. So many of the basic elements of human rights tradition in Islam, for example, the dignity and equality of all human beings, irrespective of different race, faith and social status, the right to justice, individual freedom, privacy and the presumption of the innocent, alongside the basic right of such special groups as children, women, refugees and prisoners of war are enshrined in the Quran and clearly explained in the Sunnah of the Prophet. This in Profesor Mudassir books. Jadi kesimpulan kita dapat Islam meletakkan asas yang jelas dalam menjamin kehormatan dari manusia sebenarnya yang ada dalam ayat Isra 70 dan sungguh kami memulakan anak Adam, dan banyak-banyak lagi ayat yang menerangkan dalam perkara ini yang saya tak baca ke sini lah. Cuma dari segi hak ni, dari segi huraian yang diberikan oleh sarjana Islam, iaitu pertama sekali, this is not available in the Judicial. Tak ada dalam Judicial. Iaitu hak berhubung dengan manusia dengan penciptanya. Why? Because dalam konsep secularism, dia dah memisahkan di antara agama dengan state. Oleh kerana itu, isu hubungan manusia dengan Tuhan ni dari segi pemikiran Barat, is a personal. Perkara agama ni is personal matters, where the message cannot judge your personal matters. Jadi hakim, you cannot go to the court to say that certain person tak perform ni punya religious obligation. Tak boleh, kecuali perkara itu enact in any legislation, then it become law. Otherwise it is not law. Tidak boleh enforce. Kerana dalam konsep falsafah undang-undang Barat ni dipegang pada falsafah Austin, iaitu sesuatu perkara itu only can be enforced when first recognized by the court, kedua when there is legislation on that matter. Apabila dia diakui oleh mahkamah, suatu adat itu prevail, ataupun dia ada satu piece of legislation, ada undang-undang yang mengatakan itu perkara itu sebagai suatu undang-undang.
Jadi perkara agama ni tidak sedemikian keadaannya. Jadi falsafah hasil agama itu sudah beza antara Islam dan juga Barat. Kedua iaitu berhubungan dengan hubungan manusia sama manusia sendiri-sendiri. Jadi dia ada hak atas diri sendiri Islam, dan dia ada hak dari segi hubungan dia dengan masyarakat, jiran dan sebagainya. Begitu juga dengan negara dan sebagainya. Ada hak yang tersendiri. Dan ketiga iaitu hak manusia dengan alam. With the universe, kita ada hak-hak yang sebenarnya tidak boleh dicabuli dan sebagainya. Tapi sayang perkara ini dalam konteks moden hari ini, cuma kemudian saja baru negara Islam ada dia punya declaration sendiri, seperti declaration Cairo Declaration akan kita dapati kemudian. All this injunction, actually baru-baru ni saya dengar dalam radio lah, there is one scholar who say that hukum-hukum yang ada dalam Quran is a theory. Saya beri gambar sekejap sikit, iaitu ada pandangan sekolah hari ini mengatakan hukum-hukum itu sebagai satu teori. It depends whether that theory can be implemented or not. Sama ada teori itu boleh tak laksanakan atau tidak. Bagi situ suatu statement yang boleh mengelirukan bagi orang yang kurang knowledge dia. Bagi orang yang quite knowledgeable tak masalah, dia boleh interpret. Tapi bagi orang layman itu akan theory, something can be changed easily. If you say the injunction of the contained in the Quran are theories with subject to implementation, meaning that theory can be changed at any particular time. Kalau kata hukum hakam sebagai teori ini boleh berubah. Anybody can come and say this new theory berubah. Tapi kalau di satu injunction yang diwahyukan, that cannot be changed. So the Quran cannot be changed, and the law which contained cannot be changed. Jadi dalam hubungan ini kita akan dapati isu-isu yang berlaku pada hari ini. Pada bulan lepas pun kita tahu bahawa isu kanun jenah syariah Brunei, dan kita pun di Malaysia kita dengar bahawa ada satu kerajaan akan membawa satu private bid on the implementation of hudud di sebuah negeri. Is that something to do with the human right? Itu have to have another forum to discuss. Di mana perkara itu boleh dilaksanakan ataupun tidak. Dan saya dapati bahawa Tuan Hamid juga di antara orang yang banyak dealing with that ni all this saya tak ni saya sebenarnya hati gua pasti ini pun saya dah jadi tadi dalam sidor kita tahu pewarisan. Jadi pewarisan di antara perkara yang ditanya mengapa bagi perempuan tu dia punya portion dia 1 as second to 2. Jadi kalau tengok dari segi ini kita akan dapati memanglah, because dari segi Islam tanggungjawab itu ialah letaknya di bahu ketua keluarga, is the man. Whereas woman dari segi untuk menafkah keluarga is not her responsibility. Artinya kalau si pesaka ni, whatever pesaka yang inherit pada si mati, untuk woman dia tidak payah belanjakan duit tu untuk keluarga for his own. Whereas for men, dia dapat, he must think this money is not for me but for my family. Maybe my share is less than what my, let's say, the female get. Mungkin female dapat katakan half, tapi sebagai lelaki mungkin dia get less. Jadi dia based on responsibility. Kecuali kalau kita katakan lelaki tidak ada suatu tanggungjawab dalam keluarga, then only
kita boleh argue mengapa lelaki boleh dapat lebih. Jadi untuk membangunkan keluarga, itulah tanggungjawab lelaki. Tetapi apa yang disumbangkan oleh wanita ataupun perempuan dalam rumah tangga dan sebagainya, sebagai sumbangan yang dia voluntarily contribute kepada rumah tangga. Ini juga antara isu yang kita dapati dalam perkahwinan dan yang diargue oleh banyak pihak. Hak kahwin bebas. Dan from my reading, di Indonesia berlaku. Jadi kalau lelaki boleh pilih kahwin dia nak, perempuan boleh sebagainya, bebas. Artinya di antara faktornya iaitu, kalau di Indonesia tak kira agama, seorang Muslim, seorang Kristian, seorang Muslim, seorang Hindu, seorang Muslim boleh kahwin. Tak ada. Because they rely ataupun dia tengok pada yang ialah sidok. It happen in Indonesia. Boleh. Tapi barat kita di Malaysia tak boleh. Dari Islam, kahwin mestilah agama sama. Kita dari segi non-Muslim dia subject to law reform, Marriage and Divorce Act 1976. Itu tidak. Tak masalah. Christian married to Hindu, tak masalah. Tapi dalam Islam, the subject might be based on the same. Whereas in Indonesia, tak apa. There is no such restriction. You can marry, a Muslim can marry a Christian. Tak problem. Boleh. Cuma ruling daripada Majlis Ulama Indonesia yang mengatakan bahawa itu tidak boleh. But no, there is no such law. Artinya kalau Indonesia boleh nak buat yang sedemikian. Kahwinan juga dari segi diargue dalam sidok hak untuk berkahwin. Why woman want to marry have seek permission from the wali? It should be free to marry. Macam lelaki berkahwin tak payah di rumah ayah. I want to marry. Whereas woman, tapi dia tak faham bahawa ada status woman kalau dia tu sudah sayib jani tu lain caranya. Tapi kuasa untuk mengahwin tu but still the kuasa untuk mengahwin tu ialah lelaki. Saya ingat kita tak ada di Malaysia ni juru nikah perempuan ya. Ada nanti ada di Malaysia ni perempuan. We stick to this. Mesti lelaki. Jadi itu dan argumen-argumen yang lebih kecil hak persamaan dari segi perkara yang perkahwinan dan sebagainya. Begitu juga dari segi dari segi divorce ni, laki boleh menceraikan, perempuan tidak boleh menceraikan suami dia. Is there any ways? Adakah tidak ada jalan langsung? Jadi kalau tanya Tan Sri Razali, ada cara lain bagaimana perempuan tu boleh keluar pada ikatan perkahwinan dan sebagainya. Bukan berarti Islam tak beri hak, tapi ada hak-hak yang diberikan untuk jalan keluar dalam perkahwinan. Dan perjawatan tadi saya dah sentuhkan. Cuma di perjawatan itulah katakan kita pernah sebarkan perempuan ni boleh imam, tak boleh imam. Dalam sejarah kita di Malaysia, tidak ada perempuan boleh menjadi imam Jumaat. Is there any case where women can be the imam of the salat Jumaat? I don't think so. Tak ada di Malaysia. But it's happened in other country because they nak status must be equal. If man can be imam, why not woman can be imam? Woman can be imam themselves but not dia punya makmum dia lelaki. That's happened. At least in USA. The person she was the lecturer at UIM. When he balik ke Amerika, he claimed that he can be the imam. Jadi dalam kedudukan itu dia tidak boleh berlaku dalam perkara ini. Jadi begitu dalam perkara yang lain. Jadi di dalam dunia Islam ataupun OIC, dia telah mengadakan actually ada dua dokumen yang menyentuh human rights dalam
Majelis Islam yang dibuat oleh Muslim Council of Europe satu. I went through based on what contained in buku Prof. And the other one is Cairo Declaration on Human Rights. So masa saya di Suhakam, when I came across to this declaration, saya telefon Yusman Putra, I'm sorry to say that. I kata, Yusman Putra, are you aware that OIC ada Declaration on Human Rights? Sorry to say that. Dia kata, Datuk tak pastilah dia tidak ni. I still remember when dia nak memula, when he was first to discuss about this declaration in Jeddah. I attended this I represented Malaysia to this expert meeting in Jeddah. Dan isunya iaitu untuk mengadakan this declaration. So they appoint certain states untuk to draft this declaration. Dan akhirnya declaration ni berlaku. Dan if we go through all this Cairo Declaration on Human Rights in Islam ni, tak ada beza. Tetapi ada point yang very principle is that dalam artikel 24, all the rights and freedoms seperti in the declaration are subject to Islamic Sharia. Itu kata kunci dalam this declaration. Tetapi Cairo Declaration is not meant to impose member state of OIC to abide by this declaration. Itu masalahnya. Whereas UNHCR dia ada peruntukan-peruntukan di mana if any state members of the UN try to violate this convention, you will be face the international community. Jadi semua ini if the government, let's say the government of Malaysia melakukan perkara yang menyanggahi hak-hak ni, maybe Suhakam, maybe NGOs, we bring this matter to Human Rights Commission. Dan saya masih ingat lagi semasa hadir di Geneva dalam UPR yang pertama diadakan pada tahun yang 3 tahun yang lepas, sebanyak 232 show yang dikeluarkan oleh NGOs dan negara-negara nation terhadap isu-isu human rights tentang Malaysia. Dan di antara isu ni hanya 132 berapa yang hanya direspon sebagai diterima dan 8 sebagai prinsipal dan lain tu ditolak. Dan ini dalam perbincangan itu, actually dalam persidangan ni di Geneva, the member state yang kena mempertahankan dari segi dia kata adoption of UPR ni, lebih masa lebih kurang no more than half an hour to present the paper. Why this 232 recommendation ni hanya sebahagian saja diterima. Whereas members of GO yang hadir dalam persidangan ini hanya beri only 1 minute to give your views on this. Jadi dalam perkara ini kita dapati Komando menerangkan mengapa dia tak puas hati dengan apa yang respon pada kajian Malaysia. Only 1 minute. Jadi semasa saya juga dengan Datuk Zilat bertanya, isu yang macam mana yang kita boleh, sekarang ni ada sorry to say that for Muslim dalam isu ni, dia kata if you want to bring any issue to this meeting di Geneva, what are the issues yang dianggap sebagai violation of human rights berlaku pada, let's say, to the Muslim, then only can bring the matter to the commission to discuss. Otherwise tak payah dalam perkara ini. To confront with any of these NGO, it is not the forum. I would say, I would like to repeat to this organization who represents Islam whatever, to argue these matters in this forum. You can argue not in the forum, but you have to have what they identify sebagai side event, right? Datuk? Yeah.
Jadi kalau pun you nak argue, you are not to argue in the forum yang begitu ramai yang diwakili oleh beratus negara-negara. You can give you di luar dewan. If you convince this group, then you are successful. Iaitu untuk mengadakan side event yang mungkin you have to have about you have to spend maybe about 100,000 Malaysia to have this side events untuk perkara itu. We don't know what's the effect of that. Jadi ini bagi saya this experience dalam perkara yang demikian. Jadi ini yang basic bezanya judicial dengan Cairo Declaration where dia refer to syariat waris dan perkara lain tu lebih kurang sama saja. Jadi my concluding remark. Ini dah setengah jam, tak lama sangat dia tanya. Oh, okay. To me, boleh dikatakan pelaksanaan prinsip-prinsip asasi manusia yang diadakan melalui deklarasi dan treaty antarabangsa adalah bergantung pada penerimaan masyarakat antarabangsa. It depend lah, saya nak terima, tapi dia ada mekanisme where they can force you. Misalnya, okay, if you don't follow what is in the judicial and whatever convention, fine, but make sure that you'll be punished. The way dia punish, tak tahu macam mana dia punish. Ekonomi ke, sanction tu sebagainya. Ataupun dia buat satu isu, misalnya apa berlaku di Iraq. They get security keselamatan, berkebenaran, serang. Tak ada apa-apa, serang juga. These are what's happening. Terdapat instrumen pelaksanaan bagi memastikan prinsip-prinsip tersebut diadakan, dipatuhi dan tidak dicabuli. Islam telah meletakkan prinsip yang jelas dalam memberikan hak kepada manusia yang bersebuah perkuan, dan juga kita tahu dalam Islam dia ada maqasid asyariah. 5 perkara yang dianggap sebagai absolut, yang mutlak, yang mesti dijaga dalam Islam. Itu hak yang pada manusia, itu menjaga agama, diri, keturunan, harta dan juga kehormatan sebagainya. Itu perkara yang absolut, yang mesti hak-hak dijaga untuk manusia. In general, many similarities between the principle and executive. Ini saya dapat tadi. Jadi banyak persamaan dalam perkara ini. Jadi tak bila kita nak menjelaskan sama ada judicial ni inline or not in Islam, ada perkara yang kita kata kebanyakan sama. Cuma only few yang kita anggap sebagai tak sama, yang bagi kita janggal. Misalnya kalau ada pihak nakkan kebebasan LGBT, itu tidak boleh terima. Misalnya kita dapat contoh, misalnya bagaimana kahwin ini sebagainya, kalau itu dilarang berlaku dalam sejarah Nabi Lot dan sebagainya, itu perkara yang tak boleh diterima. Jadi dignity of man ni mesti Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu tidak berlaku. Dari segi total freedom tak boleh berlaku. Total freedom in the sense that this universe is created by God also, there is no total freedom for this universe. Perjalanan wasamtu tajri li mustaqarrilah. Matahari tu pun dia kena berjalan ikut dia punya apa yang ditentukan. Matahari tak boleh kata dia nak pusing berubah 2 cm, tak boleh. Dia will collide dengan lain cakrawala, tak boleh. Semuanya dalam pusingan-pusingan ditentukan. Jadi kalau alam, fenomena alam itu tak ditentukan dan tak boleh diberikan kebebasan yang sepenuhnya ikut anak dia, mengapa kita yang penduduk alam ni nak bebas sebebasnya tanpa mengira peraturan-peraturan hukum, moral dan sebagainya. Jadi pada abad ini didapati dunia pada keseluruhannya telah menerima kanak-kanak yang termaktub dalam judicial, maka treaty itu dipakai dengan baiknya. Cuma kita beritahu bahawa negara Islam dia dijajah oleh kuasa-kuasa barat, dan tamu Islam telah mula merosot dan pula tidak berupaya mengasihi serangan pinggan barat pada satu ketika mereka mempelajari tamadun Islam. Jadi bagi mengimbangi ini, maka diadakan Cairo Declaration. Tapi yang
dia tidak ada mekanisme yang begitu tersusun. Mungkin semua telah lebih tahu. Kita ada wakil sehingga Malaysia OIC telah membentuk satu forum komisi perkara ini untuk menasihatkan Menteri OIC dalam untuk melaksanakan Cairo Declaration. Dan saya fahamkan Malaysia ada melantik wakil seorang untuk dalam ni, dan saya telah menghubungi beliau sejauh mana mekanisme Cairo Declaration ni yang ditaja oleh OIC ni sebagaimana instrumen yang ada pada PBB untuk melaksanakan UDHR. Saya fahamkan daripada jawapan yang diberikan itu sangat lemah kedudukan OIC dalam melaksanakan Cairo Declaration. Jadi itu yang dapat saya bentangkan dalam satu halakah yang pendek ini. Mungkin saya pun masih belajar dalam perkara ini. We can share bagaimana terutamanya kita di Malaysia ni, kita ada UDHR, kita ada Cairo Declaration. Sejauh mana kita dapati bahawa UDHR telah mempenuhi semua aspek sudut pemerintahan, tetapi kita have yet to observe sejauh mana Cairo Declaration ni boleh diambil perhatian dalam melaksanakan apa yang berkaitan dalam pentadbiran negara kita pada hari ini dan juga negara-negara Islam yang lain. Kalau tidak, dia hanya tinggal a piece of paper dalam liputan sejarah saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk Munir atas ceramah bicaranya mengenai tajuk hak asasi manusia dari segi perspektif UDHR dan negara Islam. Daripada ceramah beliau tadi, pada awalnya dia highlightkan tentang keperluan hak human rights yang perlu didokumentkan, ya. Maknanya orang non-Muslim merasakan perlu pada masa itu mereka tidak mempunyai written punya human rights. Jadi after Second World War mereka merasakan perlu didokumentkan, dan then dari situlah timbulnya UDHR apabila PBB telah adopt pada tahun 1948, ya. Sedangkan kalau kita sebagai orang Islam telah sebagaimana dinyatakan oleh Datuk Munir tadi, dah ada masa zaman Nabi lagi, ya, seperti hak wanita, dibela dan sebagainya, darjat dia diangkat dan sebagainya. Dari segi hamba, ya, slavery telah dihapuskan dan sebagainya. Mana kita dah ada, dokumen kita dah ada itu Quran dan Sunnah, tapi bagi non-Muslim mereka tidak ada. That's why mereka buat satu declaration yang agak general, itu universal, tanpa mengambil kira sensitivity orang Islam lah, yang mana telah tercatat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya Datuk cakap tadi, kita apa yang tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah satu yang perlu kita ikuti, bukannya kita mainkan isu itulah, ya? Bukan kita rationalizekan, tapi sesuatu yang perlu kita patuhi. Jadi agak berat juga masalah jugalah untuk kita berdepan dengan UDHR ini, ya. Dan Datuk juga highlight tentang banyak juga daripada 30 artikel itu yang bercanggah dengan Islamic principle, dengan agama Islam, kerana mereka tidak memikirkan, tidak mengambil kira apa yang prinsip yang terdapat dalam Islam, ya. Dan satu lagi masalah saya nampak, dia punya declaration itu terlalu umum. Dia boleh play around, dia boleh argue dan sebagainya. Dia tak ada yang spesifik lah, ya. Mungkin dia yang purpose buat macam tu kot. Dia boleh argue, dia kata you belum buat lagi lah, you patut buat macam ni dan sebagainya. Itu dia punya taktik dia lah kot, ya. Datuk juga ada memberi alasan-alasan ataupun apa rationale behind apa yang dilaksanakan oleh kerajaan lah. Kita punya
kita punya implementation dekat Malaysia ni seolah macam kontradik sikitlah dengan UDHR tu, ya. Tapi kita Datuk Adib bagi penjelasan lah kenapa. Kerana setiap negara dia mempunyai different punya culture. Macam kita Islam, mesti kita tak ada lagi daripada Islam, mesti comply dengan Islam, ya. Jadi Datuk juga ada highlight juga tentang apa yang tidak ada dalam UDHR tadi ialah hubungan antara manusia dengan Allah lah. Itu dia tak ada, ya. Jadi itu kelebihan kita sikit kot. Tapi mereka tidak memahami benda ni. Itulah perlu kita memberi penjelasan lah. Macam Datuk cakap, bukan kita perlu penjelasan. Tidak takut dia punish kita lah. Macam Datuk cakap tadi, ya. Macam-macam dia buat sanction dan sebagainya. Setakat ni negara kita belum kena lagi lah. Sekarang ni Iraq nak kena lagi, kan? IS Islamic State ke apakah? Itu. Jadi kita ingat nampak macam simple isu ni, tapi berat juga. Datuk Zainal tahu, Datuk Zainal ni, NGO kita yang begitu, semua satu peranan yang besar lah. Selalu pergi memberi penjelasan kepada diorang ni yang tidak, dia mungkin dia faham, saya rasa dia faham saja, bapak tak faham. Pasal Al-Quran pun dah, Tuhan dah cakap, ya, dalam surah Al-Baqarah mengatakan mereka tidak akan reda. Walan tarda'aka al-yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda kepada Islam sehingga kita ikut dia. Tengok dia suruh ikut je. Equality before the law, dia kena follow sama rata dan sebagainya. Mesti ada exception dia. Tuhan jadikan manusia, dia tahulah kan. Macam ke car manufacturer, dia tahulah kat mana dia kelemahan dan kekuatan kereta dia tu. Itu ya. Tu kami sikit, tak boleh panjang-panjang ya. Sekarang ni kita buka soalan ya. Tahu yang boleh tu Nak kumpul sekali satu soalan jawab ke kumpul? Okey, kita ni ke soalan ada ni. Nak minta clarification, tak clear dan sebagainya. Ya, Datuk Zainal. Datuk Zainal Rijal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan nak mengemukakan soalan. Saya nak mungkin berkongsi sedikit pandangan pengalaman saya dengan Datuk Dr. Munir di Geneva dan dalam NGO dalam isu human rights ini, ya. Kalau kita lihat dalam UDHR ini, sebagaimana yang Datuk Dr. Munir katakan, ia didraftkan pada tahun 1948, 3 tahun selepas penubuhan United Nations. Pada ketika itu, Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu masih lagi belum merdeka. Jadi suara kita sebenarnya tidak ada di sana. Tetapi ia dilihat sekarang ni lebih tinggi daripada perlembagaan negara. Ia lebih tinggi daripada mungkin sama taraf dengan Al-Quran yang tak pernah dipinda pada sejak 1948. Kita tak pernah meminta request untuk pandangan kita yang setelah merdeka ini untuk meminda UDHR ini. Mungkin ada pegawai-pegawai daripada Kementerian Luar mungkin boleh melihat kepada perkara ini. Dan di semasa tahun 1948 juga Brazil pernah mengusulkan supaya elemen-elemen agama ini dimasukkan di dalam UDHR ini, tetapi ditolak. Mungkin kita boleh revisit UDHR dengan mengemukakan usul untuk meminda UDHR ini memasukkan elemen-elemen agama ini, khususnya pada tahun 40-an dalam di kalangan pakar-pakar psikiatrik mendedahkan bahawa golongan yang mempunyai tendensi untuk same sex relationship ini sebenarnya mengalami masalah psikiatrik. Hanya baru-baru ini saja selepas 48 tahun 48 dan sebagainya barulah diagnosis itu dihazafkan, dipadamkan. Jadi perkara-perkara ini mungkin kita boleh sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat, kita boleh usulkan kepada United Nations kerana mereka cuba untuk memaksa kita menanam norma-norma antarabangsa ke bumi Malaysia, menerjah norma-norma tempatan dengan mengimport nilai-nilai yang dikatakan sejagat yang tidak semestinya sesuai dengan keadaan di Malaysia ini.
prinsip universalisme tersebut mungkin tidak terpakai di Malaysia, kerana bagi saya sebagai sebuah negara yang berdaulat, relativism itu juga penting. Apa yang relatif dengan Malaysia itu juga penting untuk kita amalkan di Malaysia. Dan hatta di negara-negara Eropah juga, saya tak pasti sama ada negara Croatia ataupun Romania yang mengusulkan kepada Malaysia untuk mengiktiraf perkahwinan sejenis. Apabila referendum dibuat di negara mereka kepada rakyat mereka tentang pengiktirafan perkahwinan sejenis ini, rakyat mereka 58% rakyat mereka menolak. Tetapi kerajaan mereka, saya tak ingat Croatia ataupun Romania, mendesak Malaysia mengiktiraf perkahwinan sejenis. Ini ironi yang ada di dalam UDHR. Ironi yang lebih besar lagi ialah salah seorang daripada penulis penggubal UDHR ini ialah Charles Habib Malik. Dia adalah seorang Kristian di Lebanon yang menulis UDHR ini, salah seorang. Dan pada tahun 1982 dia merupakan salah seorang daripada pimpinan falangis parti di Lebanon yang membawa kepada pembunuhan beramai-ramai Sabra dan Shatila pada 16 September 1982. Ironinya, beliau adalah pemimpin yang menulis UDHR ini, tetapi beliau juga pemimpin yang membunuh orang Islam di Sabra dan Shatila. Jadi apakah isu human rights ini tidak terpakai kepada orang Islam? Orang Islam boleh dibunuh dan sebagainya, tetapi ia tidak terpakai kepada human rights. Human rights sejak kebelakangan ini saya katakan seolah-olah telah menjadi satu agama baru kepada rakyat Malaysia ataupun di seluruh dunia. Apa-apa pun parameter yang digunakan adalah parameter human rights, bukannya agama dan sebagainya. Hatta sebagaimana yang saya katakan tadi, UDHR tersebut juga tidak dipinda. Perlembagaan persekutuan kita juga berpuluh-puluh kali kita pindah, tetapi UDHR kita tidak pindah. Kenapa? Persoalan-persoalan itu kita kena lihat. Dan saya amat bersetuju dengan saranan daripada Datuk Dr. Munir supaya NGO kita juga tidak terlalu bersifat konfrontasi. Kita bukan jaguh kampung. Kita boleh berdialog dengan orang yang tidak sebulu dengan kita. Kita boleh, walaupun kita tahu mereka tahu apa yang kita nak katakan, tetapi dialog dengan hikmah itu adalah penting. Bagi pihak PPMM, Persatuan Program-Program Muslim Malaysia, memang kita mengadakan dialog-dialog dengan mereka secara tertutup supaya tidak ada pihak ketiga yang mengambil kesempatan daripada dialog-dialog ini. Saya yakin mungkin UIM juga boleh mengambil inisiatif ini. Kita berdialog dengan pihak yang tidak sehaluan dengan kita supaya kita lebih berhikmah, kita dapat cuba kita tidak duduk di dalam siege mentality. Kita cuba berdialog dengan mereka, kita fahamkan mereka. Mungkin ada seorang dua yang memang benar-benar tidak faham, dan kita tegas dengan prinsip yang kita katakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Zainal. Nak jawab kan? Tak boleh jawab ya. Betul penjelasan daripada Datuk Zainal, satu pandangan yang baik, penjelasan yang baik untuk kita. Tapi kita tak boleh buat cara solo lah ya. Probably through OIC dan sebagainya. Kita jadi OIC. OIC. Prof, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih Datuk, memang tajuk yang menarik untuk saya sendiri. Kerana banyak kali diskusi dengan kawan-kawan ataupun dekat dalam universiti ataupun dalam seminar. Pada tahun 2008 saya tanya Tuan Dr. Mahathir, sebagai orang Islam masih lagi kami berkongsi dengan UN, apa faedah kita untuk UN ini? Adakah ada faedah ataupun tidak? Kerana kalau lihat asaskan UN ini, mengenal pasti ialah orang-orang yang bukan bertaraf dengan Amerika Syarikat ataupun Europe,
selalu di bawah mereka. Suka tak suka, sehingga hari ini kami mesti ikut United Nations. Masalah yang kedua, Datuk, ialah istilah-istilah yang diguna dalam human rights. Hak asasi. Hak. Apa makna hak ni? Apa makna manusia? Adakah kami sebagai manusia untuk Amerika ataupun tidak? Adakah sebagai manusia untuk Amerika ataupun tidak? Kerana sama orang yang asaskan United Nations yang selalu bercakap dengan human rights, dia yang bunuh orang lain. Siapa yang bunuh Jepun? Orang Jepun. Yang asaskan United Nations, yang selalu bercakap dengan human rights watch, human rights, ialah Amerika Syarikat. Apabila perkataan hak ini, apabila di Gaza selepas beberapa bulan yang lalu, satu roket saja yang jatuh dekat bunuh satu anak, seluruh dunia kata condemn. Tapi berapa ratus orang mati di Gaza, anak-anak, tak ada orang pun cakap. Kata Israel has the right to defend themselves. Ada hak. Tapi orang Palestin tak ada hak. Maknanya, Prof. Datuk, perkataan hak ini dengan manusia perlu kita definisi terbaru. Ada definisi baru untuk kita. Sebagai orang Yahudi dalam dia punya buku agama, kami ialah hamba, slave untuk mereka. Bukan manusia. We consider us as slaves, not a human being. Allah create us to become slaves for them. This is in their books. Maknanya kita perlu kita buat definisi khas untuk kita sebagai orang Islam. Apa maknanya hak, apa maknanya manusia. Terima kasih, Prof. Ini perlu jawapan ni untuk pandangan anda. Okay, seterusnya ada soalan lagi? Bukan. Yes, please. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Because my knowledge of Bahasa Melayu is almost nil, I haven't been able to fully follow what my dear friend Dato Munir has been saying. I'm sure it's been very rich presentation and very useful indeed in many ways. But I've been encouraged, nevertheless, to say something or ask a question by one of our colleagues here. In that connection, I would like to ask Dato's opinion about a criticism which has been levied against many of these Islamic declarations about human rights, which have been made in recent times, beginning with the famous one that was launched, shall we say, in London at the beginning of the 15th century, Hijri, by Al-Majlis Al-Islami at that time, that they all follow, more or less, fairly systematically, what the Universal Declaration says, and find or pick certain items from Al-Quran and other authentic sources in the Islamic tradition and say, well, we have it. We've had it from the beginning. The result is, therefore, that there is nothing new in this etc., etc., etc. But my question is really not about this. If you wish, I would like to hear your comment about that point, which I'm sure you are very well aware of. My question is specifically about the last two articles in the Cairo Declaration, which, although you've been speaking primarily in Bahasa Melayu, I think you mentioned it several times. The Cairo Declaration resembles the other Islamic declarations in various ways that I have indicated now. But the concluding articles, two of them, have been subjected to a lot of severe criticisms, which I'm sure you are aware of. The main point here is that having enumerated a number of rights, etc., etc.,
which it is stated in the declaration, are there in the Islamic tradition from the beginning. It then says, in case of argument, in case of difference of opinion about interpretation, etc., etc., regarding any of the above mentioned rights, the dispute or disagreement in question will be resolved, should be resolved with reference to Sharia al-Islamiyah. But it then doesn't say anything about how that may be done. What is Sharia al-Islamiyah? According to whose interpretation? Madhab, Majlis, Ifta, etc., etc., etc. So it leaves the question of human rights open. It is an open-ended thing. It says nothing, in effect, that is obligatory on governments or on individuals, etc., etc. Comments, please, Prof. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Professor Mulazim, my answer is very simple. The answer is in your book. I read all your book. Yeah. Maybe some others would be like to share your opinion in what you have written in your book. I'm quite certain that, as I said earlier, that where the United Nations, they have mechanism to implement all the declarations and also the conventions. They have these human rights commissions, they have the ISISCO, they have the forum to discuss, they have the power to call the state concerned to come to listen to the views of the international court. But whereas, as far as Cairo declaration, I don't think we have yet that forum. We need to have that forum. We need to have what platform or what venue we can interpret Cairo declaration. We yet to have that. We would like to propose to the foreign ministry to bring the issue to the OIC. What sort of forum we can have to interpret all this. Otherwise, it will be just on paper. On paper. So thank you very much. Yeah. Soalan Muslimat ada? Tadi siapa dia? Muslimat. Question from Muslimat ada tadi? Apa nama? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk, saya ada beberapa soalan yang saya ingin utarakan. Pertama, dalam presentasi yang berbahagia Datuk, Datuk banyak memperkatakan tentang sifat Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia 1948. Kalau kita lihat kepada tujuan Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia, tujuannya adalah untuk mengadakan satu apa yang dikatakan sebagai common standard of mankind when it comes to human rights, iaitu ataupun dalam lain perkataan satu ukuran bersama untuk seluruh umat manusia dalam konteks hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, kalau kita membuat penilaian yang lebih mendalam tentang kandungan Perisytiharan Sejagat ini, kita dapati bahawa walaupun ada persetujuan bahawa hak asasi manusia itu adalah sejagat, dan ini telah diutarakan dan diperlihatkan dalam perisytiharan, tetapi walau bagaimanapun kita dapati bahawa tujuan Perisytiharan Sejagat ini bukanlah untuk menentukan apakah parameter ataupun skop hak asasi manusia.
yang perlu diikuti oleh seluruh umat manusia. So ada dua isu yang berkaitan. Satu, isu bahawa hak asasi manusia adalah sejagat dan semua negara semua mengiktiraf bahawa hak asasi manusia itu adalah bersifat sejagat. Tetapi apa yang belum lagi dikenal pasti adalah sama ada wujud parameter hak asasi manusia yang sejagat. Dan ini telah dibincangkan way back pada tahun 1948 oleh penggubal UDHR ini. Mereka mengatakan bahawa bukan tugas mereka untuk mewujudkan parameter bagi seluruh masyarakat antarabangsa. Dan oleh yang demikian, apa yang telah dilakukan oleh penggubal Perisytiharan Sejagat Hak Asasi Manusia adalah untuk memasuki apa yang dikenali sebagai artikel 29 pasal 1. If I may, saya bacakan artikel 29. Artikel 29 menyatakan setiap orang mempunyai kewajipan terhadap masyarakat hanya dalam mana perkembangan kepribadiannya secara bebas dan seluruhnya termungkin. Ini merupakan satu peruntukan yang telah diadakan oleh penggubal UDHR untuk memberi leeway kepada negara-negara atau masyarakat-masyarakat tertentu untuk menentukan secara tersendiri bagaimana untuk mengimplementasikan hak asasi manusia dan bagaimana untuk mengenal pasti apakah parameter setiap hak asasi manusia yang terdapat dalam UDHR. Sebagai contohnya, kalau kita lihatkan dalam UDHR ni ada nyatakan setiap orang adalah berhak kepada nyawa. Tapi dia tidak menyatakan tentang apakah skop ataupun parameter hak asasi manusia. Isu yang timbul sekarang ini adalah tentang isu suicide, isu euthanasia, isu abortion. Isu-isu ini tidak dinyatakan, tidak ada pendirian yang dinyatakan oleh penggubal UDHR dalam UDHR. Ini terpulang kepada masyarakat untuk menentukan apakah parameter. Ini terdapat dalam artikel 29. Tapi oleh kerana artikel 29 ini memberi leeway bagi masyarakat untuk menentukan parameternya sendiri, is overlooked, ignored by the Western world, by Western scholars. So saya berpandangan dan saya minta pandangan yang bagi Datuk sama ada mungkin kita boleh mengambil kira artikel 29 ini untuk menjadi landasan bagi umat Islam, ya, untuk memberi pendapat mereka tentang parameter hak asasi manusia yang terdapat dalam UDHR. Because Article 29 gives such right for states to define what are the parameters based upon religion and culture. Dan ini saya rasa merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan satu lagi isu yang telah dibangkit tadi adalah tentang LGBT. Dinyatakan bahawa hak asasi manusia ini adalah landasan untuk menganjurkan hak LGBT. Saya rujuk kepada satu contoh, iaitu hak untuk berkahwin. Dan saya lihat pada UDHR untuk melihat sama ada UDHR ada mengatakan bahawa hak untuk berkahwin ini diberikan kepada LGBT ataupun tidak. Dan saya lihat dalam artikel 16 dinyatakan bahawa secara terang men and women have the right to marriage. Tiada dinyatakan bahawa LGBT mempunyai hak kepada perkahwinan. Ia dinyatakan secara terang. Parameter tentang hak kepada marriage telah dikenal pasti dalam UDHR. Dan selain daripada itu, Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia di bawah Kovenan Hak Sivil dan Politik telah memberi pandangan bahawa tiada obligasi bagi sesebuah negara untuk mengiktiraf hak untuk berkahwin sesama jenis. Ini telah dinyatakan secara terang bahawa tiada obligasi. Terpulang kepada sesebuah negara pihak yang meratifikasi Kovenan Hak Sivil dan Politik untuk menentukan sama ada ia mahu mengiktiraf same-sex marriage ataupun tidak.
So ini merupakan pendekatan-pendekatan yang perlu kita ambil kira kerana ada timbul persepsi bahawa hak asasi manusia ini adalah landasan untuk menganjurkan hak-hak LGBT, terutama UDHR. Tapi kalau kita lihat pada UDHR tiada peruntukan seumpama sedemikian. Satu lagi perkara yang saya ingin timbulkan ialah tentang persepsi bahawa hak asasi manusia itu adalah saling berkaitan dengan sekularisme. Ini satu lagi perkara yang saya rujuk kepada UDHR, dan daripada artikel 1 sehingga artikel 30 tiada perkataan sekularisme dalam UDHR. So kaitan di antara hak asasi manusia dan sekularisme ni merupakan kaitan yang telah diutarakan oleh negara-negara barat. Ini berdasarkan pada sejarah yang berlaku di negara barat, di mana proses sekularisme telah berlaku disebabkan pergolakan yang berlaku di benua tersebut di antara puak-puak agama. So akibat daripada sejarah, maka agama telah diletakkan di dalam private life dan timbulnya konsep sekularisme. Ini merupakan pengalaman negara barat. Dan ini merupakan model hak asasi manusia yang hendak diutarakan oleh negara barat, tetapi tidak dicerminkan dalam UDHR, because UDHR tidak ada menyatakan bahawa untuk menganjurkan hak asasi manusia salah satu syaratnya adalah sekularisme. Terima kasih. Kita dah exceed the time, kan? Pertama sekali dari segi Prof, kita dapati bahawa perubahan kepada sama ada UDHR ni sekular atau tidak, itu dari segi penulisan yang dihuraikan oleh mereka yang mengkaji tentang UDHR. Okey, ada unsur tu. Tak semestilah kalau tidak ada dalam UDHR tu berarti dia bukan sekular. Macam juga kita Malaysia ni, orang kata Malaysia ni negara sekular, whereas no such words in our constitution that Malaysia adalah negara sekular. Yang saya baca dalam OIC countries, the only constitution yang ada perkataan sekular ialah Perlembagaan Turki je. Tak ada negara lain macam itu tidak. Tapi pasti orang kata we are negara sekular. Ini adalah interpretasi which bebas lah. Kalau kata dia sekular, after all dia kata bukan ini product of the West, because yang membincang UDHR ini bukan saja negara barat tetapi juga negara-negara Islam, termasuklah Pakistan. Tetapi Pakistan menyokong penuh dalam perkara ini. Itu perception dan juga pemikiran orang pada masa itulah dalam perkara ini. I totally agree dalam perkara yang Puan huraikan tentang perkara 29. Ini semasa perkara ini dibangkitkan dalam Suhakam. Pada masa itu Tan Sri Abu Talib was the chairman of Suhakam. Dia juga menimbulkan perkara ini. Bagaimana to make use of this fasal telah menentukan hala tuju dalam perkara ini. I agree with you dalam perkara ini pun dah lepri oleh Tan Sri Abu Talib sebagai nawas di situ. Tentang LGBT ini ada segi freedom yang dihuraikan, walaupun kita tahulah macam Al-Quran sungguh pun Quran ini tak mengandungi semua injunction dalam Al-Quran, tapi dia diinterpret melalui beberapa cara lah. Jadi bagi saya UDHR juga, walaupun not everything is stated in UDHR, but still there are covenant, there are international convention which elaborate on the matters, dan juga tidak pula menghalang dari segi fahaman-fahaman yang tertentu. Dalam LGBT ini mungkin dia menghuraikan secara demikian. Kalau kita tengok yang terkini yang draft on the Harmonization of Law yang dibuat, ada unsur-unsur yang demikian yang melibatkan segi liberalism. Misalnya kalau dalam Malaysia, satu contoh yang untuk pick up very serious issues dalam rukun negara kita, we are state which recognize God.
Tetapi dalam draft undang-undang harmoni ni, dia recognize etis. So dia dah safe sekarang ni. Jadi begitu juga dalam keputusan yang lain, dia menerangkan bahawa perkara yang civil right ni dihuraikan semula, diinterpretkan semula perkara ini, yang ini akan jadi lebih membimbangkan. You know that latar belakang pada UDHR ni berlaku tidak ada satu international order dalam perkara ni, maka timbul untuk mengadakan UDHR. Jadi dalam konteks ini saya percaya bahawa banyak interpretasi yang akan dibuat berdasarkan huraian-huraian, dan kita yang paling menariklah dalam presentasi yang dibuat oleh Tun Hamid, ya. Dia telah masukkan misalnya beberapa kes yang telah diputuskan dahulu, bila ada kes yang berdasarkan pada human right, kes itu telah berubah sebagainya. Jadi interpretasi itu akan berlaku dari segi semasa ke semasa lah. Jadi untuk mengadakan satu benchmark dalam perkara ini, jadi nampaknya kita lebih bergantung kepada Commission Human Rights, dan juga dari segi interpretation oleh NGO dalam perkara ini, dalam menguraikan sama ada human rights itu adalah tidak interpretasi dan sebagainya. Jadi anyway, apa yang Puan sebut itu perkara yang sangat menarik dan satu yang boleh memberikan nilai tambah kepada apa yang saya present pada tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk atas penjelasan tu. Sekarang dah pukul 1 lebih ni. Lunch time ni. Kalau ikut Rusti kata pukul 1 kena berhenti. Cukup lah ya. Kalau ada soalan boleh tanya Datuk Munir. Personally boleh call dia. Boleh dia duduk di sini lah. Boleh ya. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Datuk Munir di atas kesudian memberi presentasi tentang tajuk human rights dan comparison dengan Islam. Ya. Saya banyak terima kasih kepada Datuk Munir. Saya serah majlis ini kepada Rustia ya. Silakan. Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagi pihak Rustia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jaafar yang telah mengendalikan halaqah bicara internet hari ini, dan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Datuk Abdul Munir yang telah mengendalikan dan menyampaikan ilmunya kepada kita yang dapat kita manfaatkan bersama. Cuma pada saya, dalam apa hal pun kita akan melihat semua pendapat dan diberikan, tapi mungkin satu perkataan saya, kita patut jadi seekor ikan lah dalam hidup ni. Ikan tu walaupun 10 tahun dia di laut, tapi ikan tu tetap tawar. We have our own jati diri, kan? Dan asas kita sebagai seorang Islam, agama itu adalah sebagai rujukan. Dan apa yang telah diaturkan pada manusia ni, baik sama dia Islam atau tidak Islam, tapi Allah telah tuturkan dalam Al-Quran, fitratallah allati fatarna sa'alaiha la tabdila liqalqillah zalika dinul qayyim. Pada saya itu yang kita kena pegang. Dan of course, sikap yang dikatakan muraqabah itu perlu ada pada kita lah. Ini macam nak bagi ceramah pula. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Abdul Munir, dan bagi menghargai dan appreciation kita kepada Datuk Abdul Munir dan moderator, saya dengan hormatnya menjemput Presiden Alumni College Islam yang bahagia Datuk Hatamin untuk menyampaikan pertama sijil penghargaan dan cermata kepada yang bahagia Datuk Abdul Munir. Silakan Datuk Hatamin. Dan seterusnya dijemput Tuan Haji Jaafar Yusof untuk menerima sedikit
kenangan daripada pihak UIM. Terima kasih kepada Datuk Hatamin, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada 3 perkara yang sedap dalam dunia ni. Yang pertama, mengata kat orang. Yang kedua, kalau berhutang tak payah bayar. Yang ketiga, makan free. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Dengan segala hormatnya, saya persediakan hadirin sekalian untuk menjamah sedikit jamuan yang telah disediakan di tingkat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mujahid bin Ahmad daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Saya rasa topik dia bagus sebab dia melibatkan isu-isu semasa yang keadaan sekarang ni yang berlaku lah. Seperti contoh yang kalau kita tengok, dia sentuh tentang isu Palestin dan berkenaan dengan human right itu sendiri. Yang mana yang tadi pun dia ada kupas berkenaan dengan, dia kata orang yang membuat human right itu sendiri, yang membuat konvensi itu sendiri, yang sebenarnya adalah orang yang melanggar human right itu sendiri. Jadi saya rasa topik yang dibincangkan pada hari ini adalah topik isu semasa dan yang sepatutnya memang akan perlu dibuat dari semasa ke semasa.